Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang saya hormati Tuan Haji Zainal Abidin selaku Qadhi Pegawai Takbir Agama Islam Daerah Gombak, selaku Rasmi Majlis Tafaqquh Fiqih 2014 Peringkat Daerah Gombak, seluruh barisan jabatan kuasa Pegawai Masjid Al-Adhan Masjid Gombak, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, para peserta kelas pengajian Tafaqquh Fiqih 2014 Peringkat Daerah Gombak musim yang pertama, insya-Allah. Pertama dan selamanya, marilah kita merapatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama berada di Dewan yang indah ini, yang baru siap dan baru digunakan untuk kelas yang rasmi, pengajian yang penuh, dan alhamdulillah kita dapat menggunakan Dewan ini sebaik mungkin, insya-Allah, untuk program-program perkhidmatan masjid. Dan alhamdulillah sekali lagi bagi pihak masjid mengucapkan selamat datang kepada Tuan Fadli Daerah Gombak yang baru bertukar ataupun bertugas di daerah Gombak ini. Dan insya-Allah, untuk makluman para hadirin hadirat sekalian, kelas Tafaqquh Fiqih yang kita akan adakan pada hari Rabu minggu pertama dan ketiga jam 8.30 pagi hingga pukul 10 pagi ini akan dibimbing oleh berbahagia Tuan Guru Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang akan menggunakan kitab Lu'lu' lil Mu'minin atau Permata buat orang beriman. Untuk kitab itu nanti Ustaz akan bawa kitab tersebut, jadi tak perlu risaulah, insya-Allah. Dan ini adalah kelas pertama dan mungkin insya-Allah kita tengok nanti sebab keadaan kelas penuh. Kalau kita terpaksa pindahkan kelas, terpaksa di bawah. Tapi selagi mana boleh kita penuhkan di Dewan atas ini, kita akan penuhkan Dewan atas ini, insya-Allah. Jadi antara objektif program kelas Tafaqquh Fiqih ini yang kita lancarkan pada hari ini, insya-Allah, yang akan dilancarkan oleh Tuan Fadli, antara objektifnya adalah untuk meningkatkan ilmu kefahaman Islam pada masyarakat, terutamanya masyarakat awam dan seluruh semua pemimpin-pemimpin masyarakat agar memahami lebih mendalami ilmu agama, terutamanya dalam bidang ilmu fiqh dan akidah, dan melahirkan masyarakat yang mempunyai ilmu yang mantap dan beradab dan bersedia untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru, insya-Allah. Kemudian antara objektif yang lain adalah untuk mewujudkan budaya ilmu, menuntut ilmu di kalangan masyarakat, sebagaimana menuntut ilmu ini sepanjang hayat, insya-Allah. Moga-moga majlis Tafaqquh Fiqih ini akan berjalan dengan lancar, insya-Allah. Jadi tanpa buang masa, saya mempersilakan Tuan Haji Zainal Abidin selaku Tuan Pegawai Takbir Agama Islam Pejabat Agama Islam Daerah Gombak, Tuan Fadli Daerah Gombak, untuk memberi sedikit ucapan, seterusnya merasmikan kelas pengajian Tafaqquh Fiqih Peringkat Daerah Gombak ini. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Terima kasih kepada Syekh Kakak Timbalan Pengerusi Masjid Al-Khairiyah, Tuan-tuan imam, tuan-tuan bilang, ahli dan kuasa masjid, para peserta kursus Tafaqquh pengajian Tafaqquh Fiqih 2014 peringkat daerah Gombak ini.
Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT pada pagi ini dapat sama-sama dalam satu majlis ilmu untuk memahami agama bagi mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, "May yuridillahu bihi khairan wal yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki kebaikan bagi dirinya, maka Allah akan bagi dia faham dalam urusan agama ini. Bila kita faham urusan agama, itu ialah satu kebaikan bagi kita untuk mengamalkan tuntutan-tuntutan agama itu sendiri. Khairun nas anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia ialah yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam kelas pengajian Tafaqquh Fiddin ini bersama Bahagia Dr. Zulkifli Al-Bakri, Zulkifli Muhammad Al-Bakri, percuma ulang ni. Besar dia percuma, dengan bayaran percuma. Jadi ini lebih teratur, lebih kemas daripada pengajian umumi di masjid-masjid dan di surau-surau, yang mana kehadiran kita pada pagi ini yang akan diberi buku lulu, iaitu buku yang berkaitan dengan peribadatan di segi syariat ini. Bagus kalau dapat disebarluaskan lagi kepada pengajian-pengajian yang lain, itu sudut akidah ini. Kita sekarang ini berdepan dengan isu akidah dan juga isu akidah syariah. Yang akidahnya dari segi kepercayaan dan syariahnya dari segi amalan. Mudah-mudahan dengan ada pengajian seumpama ini, selama 100 orang lebih ini, ia dapat memahami dan menjadi ejen kepada pihak pejabat agama Islam menyampaikan bisnis yang betul, ilmu yang betul daripada guru yang betul, kerana dengan masyarakat Islam di daerah Gombak ini dapat menerima akidah yang betul dan amalan syariat yang betul. Walaupun kita kata di sini tidak rasa sebesarnya macam di IPT, tetapi anggaplah tuan-tuan, beruntung kita belajar di masjid dan di surau ini ialah bersama dengan pensyarah-pensyarah, penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah yang muktabar seperti Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri ini. Kalau kita nak masuk IPT susah dengan Dr. Mujani, nak masuk UNM, nak masuk UIA, tak ada harapan dan lain. Kalau masuk pun orang tak panggil kita mahasiswa, mahasiswi. Ya, tak orang kata tu nak betul-betul panggil Datuk je kan. Betul-betul tuan. Jadi maka di sinilah ya, dengan kita panggil yang bersyarat-bersyarat, ya, yang mana berlatar-belakangkan kuih kelayakan kelulusan, ya, yang bertaraf PhD, rugilah sekiranya tuan-tuan dan puan-puan melepaskan peluang yang diadakan ini. Saya tidak persoalkan soal percuma, tetapi saya soalkan komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk menghadirkan diri, ya, dalam komitmen kita yang lain yang banyak. Ya, maklumlah hari kerja, tapi saya tengok wajah-wajah yang ada ni semua dah pensioner banyak ni. Ya, pensiun yang dah banyak ni. Ya. Ini menunjukkan kita menyambut surat Rasulullah SAW, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu daripada buaya hingga ke liang lahat. Mudah-mudahan kita berniat dengan niat ikhlas, ya, untuk menuntut ilmu. Saya yakin kitabnya mungkin tebal ataupun nipis. Apa yang kita harapkan, biarlah habis kitabnya, jangan habis orangnya. Kalau habis orangnya, saya takut tak bertambah orangnya. Ya, saya
pesan dalam kuliah-kuliah. Kadang kitabnya tebal-tebal macam kitab bimbingan mukminin kan tebal. Bila nak habis ustaz, tak kira lah bila nak habis, jangan orangnya habis sudahlah. Tapi yang terbuktinya memang orangnya habis ramai. Ya, kitab baru bercengkok ke seorang dah meninggal. Ya, sama ada meninggalkan masjid, meninggalkan dunia. Jadi habis orangnya sebelum habis kitabnya. Yang bimbang ialah habis penceramah, itu lagi bimbang. Ya, jadi kita harap ya, mudah-mudahan dengan semangat yang hadiri pada tuan-tuan dan puan-puan, ya insya-Allah kami di kami di Pejabat Agama Islam Daerah sentiasa memberikan perhatian dan sokongan dan dorongan kepada pengajian-pengajian seumpama ini, lebih-lebih pengajian yang dipimpin oleh Yang Bahagia Dr. Zulkifli ini. Mudah-mudahan yang saya katakan tadi sebagai ejen untuk menyebarluaskan apa-apa ilmu yang disampaikan. Saya katakan juga tadi mengenai isu akidah, isu amalan pada saya yang timbul berbagai-bagai pahaman pada akidah. Ya, dalam kita bincang soal akidah uluhiyah, rububiyah, ya, tiba-tiba ada Tuhan yang namanya haruniyah pula lagi. Ya, jadi kita pun tak faham. Ya. Dalam sekejap masa dia boleh mengumpulkan selama 300 orang pengikut-pengikut Tuhan Harun. Ya, di mana silapnya, di mana salahnya kita belajar di salah tauhid, aqidah najib dan sebagainya. Inilah yang menjadikan kami khususnya di institusi agama, dengan juga dengan Dr. Zul untuk mencerahkan, mencernakan balik soal akidah ini supaya kita masyarakat Islam memahami sebenar-benarnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Asy'ariyah dan Maturidiyah yang tersohor dan masyhur di tempat di negara kita di Malaysia khususnya. Mudah-mudahan dengan kepimpinan dan pimpinan Dr. Zul, ya, saya yakin dapat membantu menjelaskan isu-isu yang berkaitan dengan soal akidah. Begitu juga dengan soal syariah. Ya, soal syariah ini kalau kita lihat sekarang ini sudah menjadi berbagai-bagai bentuk corak ibadah di seseorang. Ya, khusus dalam ibadat solat. Ya, berbagai-bagai kadang kita lihat kita nak cakap pun tak berani kan. Kita tengok orang kalau dulu sembahyang elok tahan ke tangan, kan elok diam. Sekarang dah bergerak-gerak. Lepas tu kiri kanan boleh juga kan. Jadi bila kita tanya kenapa jadi saya sembahyang di Mekah, saya tengok sebelah saya kiri kanan ustaz. Jadi di Mekah tu pegangan dia. Pasal Mekah tu tempat sumber ilmunya kan. Jadi dah pasti dia Mekah terangkat kiri kanan pusing-pusing, dia dah tentu orang ini betul. Sebab itulah soal khilafiyah dalam ibadat ini cukup banyak. Tapi jangan sampai keluar daripada perkara yang bid'ah. Ya, perkara soal bid'ah yang diada-adakan yang lebih terlampau ya. Walaupun kita bid'ah tadi ada yang dhalalah, tetapi ada juga yang hasanah. Maka yang hasanah inilah yang kita nak sebarluaskan di kalangan karya ahli masyarakatnya. Saya cukup bimbang kalau nak menjawab. Saya cuba sediakan satu di pejabat ini nanti soal jawab. Yang mana tanyalah ustaz, tapi disediakan orang. Semalam saya berkhusus di berbengkel di Parma Hotel Sahalah. Saya lihat tempat pemijit imam itu disediakan satu orang, tanyalah ustaz. Jadi tanyalah ustaz ini kalau di hotel di Parma pun boleh buat. Tak patut kalau pejabat agama tak buat kan. Di situ gudang ustaz, ada macam-macam ustaz ada. Jadi nak ustaz nikah kahwin ada, ya, ustaz cerai ada, ustaz bayar ada. Maka semalam saya lontarkan kepada bawah saya, diorang setuju untuk cuba sediakan tanya ustaz. Ya, kalau tak boleh jawab, kita rujuk kepada tuan-tuan guru untuk memberikan penjelasan. Jadi ini ruangan yang boleh secara langsung. Kerana kita kalau di TV, Dr. Zul dia ada siaran langsung. Apa pengajian apa ilmu saya. Jadi cerita ilmu itu siaran langsung. Yang sini memang siaran langsung terus menerus, tapi langsung tak disiar. Itu kelebihan. Saya takkan disiar. Di sini kita bersiaran langsung dengan Dr. Zul, tapi langsung tak disiar. Mungkin dekat pakai video
menunjukkan satu usaha kita, usaha masjid yang kita memperkukuhkan institusi dakwah itu sendiri. Mudah-mudahan, dan untuk makluman juga, kita baru dibuat forum perdana bersama dengan pengikut bekas-bekas pengikut GISB di Country Home, kehadiran lebih kurang 3,000 orang. Ini begitu kita kata, mereka dan juga penduduk sekitarnya begitu bersemangat nak mendengar penjelasan sempurna akidah sejahtera umat sejahtera. Jadi bila kita buat forum sedemikian, sambutan daripada masyarakat rupanya di daerah Gombak ini memang kehausan dengan mengikuti penjelasan-penjelasan semasa. Dan kita teraturkan insyaAllah 23 bulan besok lusa ni di Kota Puteri atau Tasik Puteri pula. Kita buat forum juga bersama dengan Ustaz siapa yang soal Haryanto. Saya sebut yang itu yang sebenarnya yang sekarang ini saya yang keluar Padang. Yang sampai Padang. InsyaAllah. Jadi kita buat balik kita jaga dalam 500-600 orang. Jadi tuan-tuan dan puan, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak Masjid Al-Khairiyah yang mengambil inisiatif, dan begitu yang bahagia Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menjayakan program ini, yang mudah-mudahan dia diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wasiru ala barakatillah. Mudah-mudahan yang dibimbing oleh bagi dokter beruntung tuan-tuan. Kehadiran kita sentiasa di bawah naungannya para malaikat, insyaAllah dari bermula hingga akhirnya jadi seresmikan pelancaran pengajian kelas tafakuh fikih 2014 peringkat Gombak ini. Mudah-mudahan berkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal-azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Tadi, Tuan Pegawai Takbir Agama Islam Daerah Gombak, Tuan Haji Zainal Abidin, di atas ucapan aluan dan perasmian program kelas pengajian Tafakuh Fikih 2014. Bagi Kak Masjid, sekali lagi merakamkan pandangan dan terima kasih kepada Tuan Fadli, dan Tuan Fadli akan bergerak ke mesyuarat di Pejabat Agama Islam Daerah Gombak. Sepatutnya jam 9 pagi. Alhamdulillah kita dapat curi bentar ke majlis perasmian, insyaAllah, dan Alhamdulillah perasmian sudah tinggal kita nak mengaji dari, insyaAllah. Jadi keadaan tengok hampir kalau ini 360 orang. Jadi kita akan cuba tengok susun balik semula pada minggu akan datang tu kadang-kadang, dan kita cuba sediakan semua kursi yang ada meja. Setakat ni belum mampu untuk beli, jadi kita punya kursi yang ada insyaAllah. Jadi nanti ada tabung bergerak tu minta tolong bagi sumbangan sikit, insyaAllah. Kita sama-sama bantu untuk perkembangan masjid, insyaAllah. Jadi pihak majlis ucapkan terima kasih kepada Tuan Fadli di atas kehadiran rasmi, insyaAllah, dan Tuan Fadli akan bergerak pulang, insyaAllah. Assalamualaikum. InsyaAllah kitab akan diedarkan
kitab tu nanti yang mana nak beli tu boleh buat bayaran selepas kelas kan. Semua kitab tidak mencukupi, hanya ada 66 sahaja. Jadi kalau tu nanti kelas akan datang, kita akan sediakan lagi insyaAllah. Jadi yang nak beli nanti lepas kelas mengajar boleh bayar pada petugas yang berpakaian pustaka saya kasturi di luar nanti insyaAllah. Jadi kita lagi tak kaya edarkan lah. Jadi yang mana dapat tu terima, dan yang mana tak dapat tu harap bersabar, insyaAllah minggu akan datang. Ilmu tetap dapat lagi insyaAllah. Tanpa buang masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Dr. Zulkifli Al-Bakri untuk menyampaikan kuliah pada pagi ini insyaAllah. Kitab harganya 50. Jadi nanti lepas tu dia boleh buat bayaran lah, yang mana nak ambil tu. Dan yang mana tak dapat tu, insyaAllah kalau nak segera kita akan cuba ambil daripada pustaka lebih awal lah, untuk ulang kaji dan sebagainya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya kasihi, walaupun sudah pergi pegawai agama daerah Allah, seterusnya wakil daripada Masjid Khairiyah, sahabat-sahabat daripada Jamaah Agama Islam daerah Allah, ashab fadilah, tuan guru, para imam, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berhimpun dan kita dapat berbincang pada pagi yang mulia ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan cuba kendalikan seperti berikut. Pertama, saya akan terangkan jadi. Kedua, saya akan bagi lebih kurang 15 minit ataupun setengah jam soal jawab. Jadi soal jawab ini tulisnya saya baca ya, baca tu jawab. Terima kasih insyaAllah. Dan kita paling lewat kita berhenti pukul 9. Tapi biasa saya awal lagi. Biasa saya pukul 10.30 menit dah, tak ada masalah tu. Kemudian bila saya tengok di belakang sana tu hanya 10 siri.
Saya ingat satu S10 saya lagi baca hadis, saya syarah dan kita akan khatamkan. Kita akan khatamkan bukan sebiji kita, 2 biji kita. Kalau panjang umur 3 biji kita. Jadi ini jilid pertama, sebahagian kita bawa ada jilid 2. Tapi jilid 2 kita tak baca lagi, kita baca jilid pertama lagi. Jadi mungkin satu pertemuan itu mungkin dalam 20 atau 25 atau 30 hadis. Jadi itu putra nak faham si pahala itu saya buat pedoman cara adalah maka pertemuan akan dapat faham dengan cara baik, insya-Allah. Baik. Yang kedua, sebelum daripada saya bincang buku ni, saya nak gambarkan kenapa saya tulis buku ni. Ceritanya hampir 10 tahun lepas. Bukan baru, hampir 10 tahun lepas. Di mana kerajaan Terengganu ada seorang di bawah Majlis Agama temu dengan saya, cadangkan supaya saya buat kitab hadis dengan beri nama Modal Insaf. Saya pun buatlah hadis dengan nama Al-Ma'alim Al-Hadariyah, buku kecil 5 hadis satu buku, 5 hadis satu buku dicetak sehingga diedarkan percuma di masjid-masjid seluruh negara. Dan Alhamdulillah berjaya. Ramai dapat satu sambutan yang amat baik. Kemudian sahabat saya daripada Telaga Biru cadang nak cetak. Maka dia cetak sempat 3 jilid, diberi nama dengan Hadis Modal Insaf. Dia buat. Kemudian takdir Tuhan, daripada kerajaan Negeri Perak 3 tahun lepas bercadang nak jadikan silibus di seluruh Negeri Perak di masjid. Suruh saya susun membentuk macam Modal Insaf. Maka saya gabungkan semua hadis, saya tambahkan lagi, saya bagi jadi 2 jilid. Satu jilid itu hadis mengandungi 101 hadis. Jadi 2 jilid 202 hadis. Tapi saya akan bagi diam-diam. Kemudian selepas dari itu baru hampir sebulan kami susun balik hadis-hadis tersebut dengan kesilapan dibuat banyak sangat. Mungkin 82 ejaan salah ini dengan ada proofreading, maka terjadilah buku yang terbaru di sisi tuan-tuan. Dan doakan insya-Allah saya akan cuba buat jilid ketiga. Asasnya siap, cuma masa tak sempat nak syarah. Nanti saya akan syarahkan, dia akan jadi macam ini juga. Dan setiap satu jilid dengan satu jilid dengan satu jilid, hadis itu adalah perlainan untuk kita faham. Asalnya saya buat hadis, saya buat takhrij hadis, saya buat sejarah nama kebenaran itu, perawi hadis itu sahabat yang bernama sejarah tentang belakang dia. Tapi saya ijtihad yang terakhir, nama perawi Abu Hurairah, Aisyah, siapa semua sekali ini kita tak buat dalam sini, kita buat sejuzuk lain tebal. Maknanya sebagai biografi. Baik. Dan buku ini kita namakan Lu'lu' lil Mu'minin, permata buat orang yang beriman. Sebab tidak ada permata yang paling berharga lebih daripada khazanah, ucapan, nasihat, hikmah daripada Rasulullah SAW. Itu adalah sebab kita pilih nama ini tanpa kita merujuk kepada satu kitab. Maksudnya dalam ini bukan maknanya hadis Bukhari je deh. Kadang-kadang Baihaqi, kadang-kadang Dailami, kadang-kadang Darimi. Kenapa saya pilih tajuk macam tu? Pertama, lebih kepada suasana kita ni. Ada bab kerja, ada bab bergaul dengan anak isteri, ada bab berjirana, ada bab macam-macam. Jadi kita kampung semua sebagai nak membetuli keadaan kehidupan kita. Ini penting, Bapak. Jadi saya harap kita boleh baca kitab ni
dan kita boleh faham insya-Allah dan kita amalkan. Nak faham lebih selepas daripada majlis ni, duduk saja bacalah. Kalau boleh tuan-tuan buat satu perubahan. Maksud saya di rumah suami ada atau isteri ada atau abang ada, maksudnya abang sulung, anak kita yang sulung, kandung, dan sebagainya, baca satu hadis sehari. Baca satu hadis sehari sebagaimana kita tengok satu cerita setiap malam. Tengok TV ya, satu cerita semakin itu lama. Kalau satu hadis sehari, 100 hari kita tamat. Maknanya secara tak langsung terbimbing anak-anak kita, keluarga kita dengan panduan hadis Nabawi. Itu maksud saya. Jadi tujuannya sebab ringkas, sebab dan kita buat cerita. Dalam ini ada kisah teladan macam-macam, di mana kita nak ambil satu semangat inspirasi sejarah yang disejarahkan Islam. Kalau hak baik nak ikut, kalau hak jahat nak jarabkan, nak jauhkan. Baik. Sebagai mukadimah untuk memberkati hadis ini, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Muka surat 1. Kewajiban istiqamah. Daripada Abi Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, aku bertanya, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka, wa fi hadis Abi Usamah ghairaka, qal qul amantu billah summa istaqim. Hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkanlah kepadaku berkenaan Islam perkataan yang tak perlu aku bertanya seseorang pun selain. Ada riwayat lain menyebut selain juga lah. Jawab sabda baginda salam, katakanlah amantu billah summa istaqim, iaitu aku beriman dengan Allah kemudian istiqamah. Hadis pendek. Dalam hadis ini nak cerita datang seorang lelaki sahabat Nabi, nak tanya Nabi. Peliknya sahabat Nabi datang nak tanya Nabi, dia tak macam kita. Ya Rasulullah, macam mana tips nak jadi kaya? Ya Rasulullah, macam mana kalau boleh? Kita akan nampak dunia satu. Sahabat Nabi bila tanya akhirat, betul kehidupan, hal tuju, objektif, matlamat, itu beza sahabat. Dia naik matlamat. Jadi di situ kita kena ambil cara dalam hidup kita. Duit kita nak, harta kita nak, wang kita nak, sahab kita nak, rumah kita nak, semua kita nak. Tapi takkanlah akhirat kita tak tahu. Takkanlah masalah kehidupan yang bahagia kita tak tahu. Hidup akan berumur dalam mana saja. Samsik pun, sombong pun, kadang-kadang terbalik. Sebelum saya sampai di sini, saya tengok SMS ada dan berbagi kat saya gambar seorang celaka lah orang Mesir, bahasa kasar minta maaf lah. Dia duduk di sebelah selatan Sina, semenanjung Sina. Dia ni kepala mukhabarat atau polisi Mesir. Dia tangkap orang-orang Islam, dia pukul. Kalau orang-orang yang semangat Islam, dia kata, kalau Tuhan tolong aku akan menjaga dengan Tuhan aku. Itu saya kata celaka. Tengok apa berlaku. Dia accident mati, kemalangan dahsyat. Kita tak tahu lah macam mana akhirat.
Sebab itu nak nama siapa dia nama, tapi pandang nama Tuhan. Jangan nama Tuhan. Kita kena macam mana kita apa dia tak patuh. Jadi disitulah apa yang saya sebut. Baik. Dalam hadis ini, sahabat tanya Nabi SAW, suruh ajar tentang Islam. Jadi langkah kita kena tahu tentang Islam. Banyak orang kita kata Islam sama dah, Islam tak, kena belajar. Dan sahabat ni dia tak mahu dicabar belajar tentang Islam ni, di mana mungkin dia tahu waktu dia terhad dan masa dia terhad. Dia tak tanya hak yang kalau Rasulullah bagi tahu, dia tak payah tanya orang lain. Nabi bagi tahu kepada dia dengan buat satu conclusion, khulasah dua kali. Alhamdulillah, semesta. Katakanlah aku beriman dengan Allah. Nak sebut kalimah, nak pasak dalam jiwa, nak yakini iman dengan Allah. Berapa kali kita sebut setiap hari Alhamdulillah. Berapa kali setiap hari selain daripada salat, kita sebut pagi-pagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sebagai satu syahadat, macam itu sebanyak tu. Bukan syahadat lagi kita nak masuk Islam. Kita Islam dah nak memperkuatkan, nak mentajdidkan iman kita. Itu dia. Kemudian isu yang kedua ialah Nabi kata semestaqim. Kemudian kamu istiqamah. Rupa-rupanya bila gabung istiqamah dengan iman, maknanya hak istiqamah ni hak baik-baik. Saya istiqamah seorang dulu tidak selamanya. Itu bukan istiqamah. Saya istiqamah tuan tak pergi masjid surau tiap-tiap hari. Saya istiqamah tak pergi. Bukan istiqamah. Istiqamah ni hak baik. Hak harus orang tak panggil istiqamah. Saya tiap-tiap hari berada di sana. Istiqamah berada di sana. Tak. Yang istiqamah ni hak dapat pahala. Sama ada hak sunnah atau hak wajib. Itu ada istiqamah. Bagus sungguh makcik tu setiap pagi ke masjid. Bagus sungguh haji dulu. Setiap hari dia jamu orang. Setiap hari dia sedekah. Setiap hari dia zikir. Setiap hari dia baca Quran. Itu baru istiqamah. Hak baik. Jadi dalam hadis ni dua perkara utama, beriman dan istiqamah. Istiqamah ni dia beza dari iltizam. Iltizam ni maknanya kita buat sesuatu itu dengan keadaan berterusan, tetapi dalam apa benda pun kita boleh sebut iltizam. Apa maknanya? Contohnya dia iltizam pergi ke masjid, dia beriltizam pergi ke surau, dia beriltizam pergi ke Jayajesku. Boleh semua. Iltizam itu boleh semua. Tapi kalau istiqamah, apa baiknya? Istiqamah, hak agama. Allah kata apa? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah perintah istiqamah kepada Nabi sebagaimana kamu diperintahkan. Allah katakan. Itu menunjukkan besar istiqamah. Hadis yang kedua, kelebihan menuntut ilmu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim, wa inna talibal ilmi yastaghfiru lahu kullu shay'in hatta al-hitan fil bahr." Maksudnya, menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap orang Islam. Dan penuntut ilmu akan didoakan keampunan oleh semua makhluk termasuk ikan-ikan di lautan. Hebat. Kita dengan hayawan, kita dengan tumbuhan,
Kita dengan makhluk Allah yang lain terbezanya ilmu. Kambing makan, kita makan. Kambing minum, kita minum. Kambing kahwin, cara kambing lah, kita kahwin. Kambing menafah, kita menafah. Semua sama. Dan bezanya apa dia? Ilmu. Dengan ilmu, kita pergi masjid, kambing tak pergi masjid. Kalau dia pergi sebab kita buat kambing bakar, makan. Nanti akhir nanti kita buat masjid kan, bakar kambing, insyaAllah. Dia cakap tu. Saya mengajar di masjid di apa ni, Hishamuddin sebab tu sebulan sekali kami bakar makan. Kita bagi kuliah semua kami bakar 2 ekor habis. InsyaAllah. Baik, itu beza antara manusia dengan haiwan. Jadi beza kita ada ilmu. Bila ada ilmu, kita tahu sesuatu hidup. Kita boleh bagi kehidupan kita dengan cara yang terbaik. Kita tak hanyut, kita tak jadi mengganggu, kita tak jadi tak betul, kita jadi orang yang paling betul. Ini adalah amat penting, tuan-tuan. Kalau kita boleh buat, insya-Allah. Baik. Belajar ilmu ni, apa kata Nabi? Belajar ilmu ni kata Nabi faridah. Apa makna faridah? Fardu. Apa makna fardu? Wajib. Apa makna wajib? Buat dapat pahala, tak buat dapat belajar ilmu ni fardu. Dan belajar ni ala kulli muslim, atas setiap orang Islam. Dia tak kata atas sebahagian orang Islam. Awak dia wajib belajar, orang lain tak wajib. Tak. Belajar semua. Contohnya kalau ilmu fardu kifayah nak jadi tahap mufti, tahap al-timsor, itu bab lain lah. Itu jadi fardu ain. Tapi kita asas kita belajar. Belajar ini. Sebab tindakan orang ada ilmu dia beza. Pertama, dia buat betul. Kedua, fahaman dia betul. Ketiga, tindakan dia itu sahih. Keempat, cara betul. Apa yang kita tak tahu? Kita pakai sekebat cek, pakai sekebat, pakai sekebat. Yang panjang, bukan pakai tapi kita riba. Sebab kita tak ada ilmu. Bila buat pinjaman, riba. Tak ada ilmu. Nampak betul lah. Betul dari satu segi, tapi menjadikan kehidupan dia sebab riba. Kita rasa kita okey, tapi kita kira sebab tak ada ilmu. Sebab itu penting ilmu. Berapa kita nampak, wow, ya Allah, wow. Kita tolong orang ni, tapi kadang-kadang tanggungjawab kepada anak isteri kita tak rasanya. Tak betul cara macam tu. Orang uji banyak. Bagus Syekh ni, bagusnya dia, ya Allah, dia ni memang friendly lah, dia ni memang ni. Tapi dengan keluarga tak betul. Ini semua kerana tak ada ilmu, tak ada ilmu. Ada ilmu, ada kemahaman beza. Baik. Dalam hadis ini, Nabi bagi satu kelebihan kepada pelajar ini, di mana para malaikat duduk istighfar kepada dia. Bukan sekadar para malaikat, hatta binatang seperti ikan di laut pun istighfar kepada dia. Nabi guna apa sini? Kullu syai'. Apa makna kullu syai'? Semua benda istighfar. Oh kayu, batu-batu, danau, malaikat, semua ada istighfar. Kita duduk belajar ilmu ni, ada orang istighfar itu untuk apa? Istighfar ni maknanya, ya Allah, ampunkanlah Muhammad tu, ampunlah Muhammad tu, ampunkanlah Haji Rusli ni, ampunlah Hajjah Maryam ni. Tak semua. Sebab itu belajar ilmu penting. Orang belajar ilmu penting. Jadilah belajar ilmu sepanjang hayat. Seorang tokoh
guru besar namanya Ayyub As-Sakhtiyani. Tok guru kepada Imam Malik, digelar sebagai Al-Mutanimah, orang saleh walau duduk Madinatul Munawwarah. Mana cerita zaman tadi, orang tanya dia satu soalan, Tok Guru, kalau nak Tok Guru mati, masa tu Tok Guru nak buat apa? Maknanya masa tu Tuhan nak ambil nyawa kita, Tok Guru buat apa masa tu? Dia kata, saya nak masa tu saya sedang belajar. Tengok, jadi belajar ni sepanjang hayat, jangan lupa belajar. Tokoh yang hebat sentiasa belajar, sentiasa mengajar, sentiasa mengkaji ilmu. Sebab itu bila dia baca banyak, dia akan rasa beza masa umur dia 20 tahun, umur dia 30 tahun, umur dia 80 tahun, ilmunya sama. Sebab kefahaman kita belajar. Mudahnya kan, saya selalu sebut, kalau kita ada rumah, jadikan satu bilik daripada rumah kita perpustakaan keluarga. Susun itu, suasanakan dengan suasana macam perpustakaan keluarga. Jadi buku kita tak letaklah atas almari itu satu, bawah meja itu satu, tepi itu. Dan almari itu jangan letak cermin, sebab letak cermin payah nak buka. Kadang-kadang kalah, tidak buka langsung. Payah kering ini pantau jauh. Yang terbuka, letak rak yang sesuai untuk tersusun kita baca. Kalau baca letak buku, kalau sentiasa tersusun, mana-mana tak baca, malah. Kalau buku berselewak sangat, sakit mata tengok. Kakak-kakak kami selalu duduk bersama-sama. Jadi selewak ni, bila ni saya akan panggil sahabat-sahabat, saya kata tolong susun, saya susun masuk. Tapi tak saya nanti boleh pula masuk dalam masuk itu cara tak apa. Tapi penting kena ada belajar. Anak-anak kita telah menjadikan mereka seperti guru dan sebagai pendidik yang tidak secara langsung. Bila dia tengok bapa mak dia selalu pegang buku, dia rasa lain. Tapi kalau selalu pegang remote control, lain. Itu lain. Dua keadaan yang lain. Kita biasakan macam itu. Penting belajar, penting baca. Dunia kita dapat, akhirat lagi kita dapat. Orang belajar ini kena dapat. Sebab kebahagiaan ini berdasarkan kepada akalat. Lagi tinggi akalat, lagi hebat. Kita tercari-cari macam mana. Ada satu hadis akhirat ni kita masuk berdasarkan ketinggian ilmu kita. Macam mana? Macam kita mari sini, orang yang datang ke sini ada pelbagai macam-macam. Ada dari suku ni, ada suku ni, macam-macam dia tengok. Maka kalau ada ilmu, caranya lain. Saya mesti belajar sebab saya nak dapat banyak. Dan insya-Allah kita akan ulang dari semasa ke semasa. Dan kelebihan ilmu saya telah sebut panjang, dan saya sebut tokoh-tokoh yang belajar ilmu memang hebat-hebat. Yang ketiga, daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fillah at-ta'liq." Berfikirlah kamu berkenaan makhluk Allah, dan jangan kamu berfikir berkenaan Allah nescaya kamu binasa. Baik. Bila kita sebut fikir, apa makna fikir? Fikir ni janaan akalan bagi mendapatkan maklumat sesuatu. Dan kenapa makna berfikir? Kalau orang kata Allah tu ada, kita pun beriman Allah tu ada, itu tak panggil fikir lagi. Tetapi kenapa? Bagaimana?
Macam mana pembuktian Tuhan itu ada? Kita kata, jam ni kalau saya kata ada depan saya sendirinya, ada di sini, dan jam ni tak ada orang buat apa-apa, tak ada kilafah. Tuan-tuan kata apa kat saya? Berat. Mana boleh macam tu? Mesti ada orang buat, mesti ada kilaf buat, mesti ada malaikat buat. Jadi berusaha ni bukan jadi berusaha 1,000, 800, 700, 500, 400 jam. Jam seremeh ni pun ada orang buat. Takkan matahari tak ada orang buat, takkan bulan tak ada buat, takkan langit tak ada buat. Lagi sophisticated mesti ada lagi. Dan itu bukan orang buat, Allah buat. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ardi la yaquluna Allah. Tengok tu fikir. Kita ni tuan-tuan kena fikir. Kena fikir. Kalau kita tak fikir, susah kita. Nak maju kena fikir. Orang tak fikir, dia akan ikut orang. Bila dia akan ikut orang, silang hari bulan dia ikut orang salah. Jadi salah dia. Dia bagi seorang, tuan-tuan nak kaya tak? No, cara mudah. Tengok orang ni, tengok orang ni. Macam melaku kat saya. Berapa? Lagi banyak. Kita pun percaya, nampak cara dia cakap baik, cara ini. Kita kata memang, aku nak gantilah sesuatu KWSP aku semua. Kali, berilah 200,000. Dia bagi kita 2,000, 198,000, lesat, senyap. Berapa ada itu? Sebab dah memiliki. Orang suruh fikir, dah memiliki. Minum nak menikah. Kata kawan kata apa ni, minum nak menikah siapa? Mamak tu. Mak tu kat mana ni? No, jangan kahwin dengan mamak. Mamak bisa ada. Tak apa kok, kita cinta. Tak apa kok, sehidup semati. Akhirnya tak dah hidup, tak dah mati, mamak tu mati. Saya ada HIV, AIDS, mari kita kata, mau betul sungguh kata apa? Kamu kata, aku ayat lama tu, belum begitu. Muka yang kepala tu dah tukup, patok tukup. Dan mana ni malam ikutnya? Tengok, apa sedikit. Fikir, cakap je, fikir. Sebab itu bila kita fikir, tuan-tuan kita boleh melupakan orang. Kita boleh buat jahat. Cuma tuan-tuan fikir, tuan-tuan itu ada tilam. Bayangkan tilam kita duduk tu api bakar kita. Tuan-tuan kata mana? Sampai mati aku tu. Itu pun baru bicara dunia. Kalau api akhirat macam mana? Api neraka macam mana? Berani tak? Setiap fikir. Baik. Dalam barat nak ajar fikir, jangan pakai fikir semua sekali. Kadang-kadang otak kita tak sabar. Bila tak sabar, jangan fikir. Jadi ingat. Antara yang kita tak sabar nak fikir tentang Tuhan. Tak boleh. Sebab Tuhan tu, dia bukan orang, dia bukan makhluk. Jadi kita tak sabar. Tuhan tu warna apa, Tuhan tu besar mana, Tuhan tu dia berlemah, pedo apa semua sekali. Tuhan sendiri jawab pun, Allahu ahad, Allahu samad, dan jadi orang diulang, dan jadi ulang. Setakat itu cukup. Tak payah berfikir. Jadi menyaru. Itu satu. Yang kedua, ada benda kita tak dapat nak memikir. Memang Tuhan sengaja tak beri jawapan. Contohnya, roh kita. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada kamu tentang ruh, katakanlah ruh ini urusan Tuhanmu dan kamu tak diberi ilmu kecuali sikit. Azab kubur dan kubur kita tak tahu.
Bagi kita, okey je. Tanah, kapal, kubur pula letak akan mosek macam-macam. Kau main laut bila pula dalam kubur, dalam. Sebabnya menyelamatkan dua orang, tapi amalan dia, iman dia. Itu je. Baik. Jadi jangan fikir tentang Allah, nescaya kamu binasa. Kamu tak mampu. Jadi lalu syaitan datang. Syaitan ni Quran dia akan kata apa kat kita. Dia akan kata kat kita antara lain, dia akan kata apa? Siapa yang menjadikan bumi? Kita jawab Allah. Siapa yang menjadikan bukit muka? Allah. Siapa menjadikan langit? Allah. Akhir sekali ditanya, siapa yang menjadikan Allah? Maka pada masa itu kata Nabi, dia cukup dan kata Alhamdulillah. Kemudian A'udzubillah minasyaitonir rajim. Dia tak hidup. Cukup aku iman dengan Allah. Tinggal bersalah. Tak boleh. Ada lagi yang mencipta Tuhan kita. Tuhan kita pencipta, bukan dicipta. Itu biasa. Hadis yang keempat, keperluan mengikut sunnah. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu. Tidak beriman seorang kamu sehingga jiwa hawa nafsunya ikut apa yang berlaku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok apa makna hadis. Hadis bila kita baca macam ni, maknanya tak beriman bukan dia kafir. Maknanya tidak sempurna iman, masih lagi. Apa benda paling payah dalam hidup kita? Paling payah kita nak lawan ialah hawa nafsu kita. Payah. Sebab nafsu kita ni sentiasa bersungguh tak lain. Bila nak lawan waktu kita terpaksa mujahadah kita rebut. Contoh, kalau saya kata, tuan-tuan sekalian, malam ni bangun malam sembahyang tahajud. Kau Ustaz, pukul 1 tengah hari, 1 malam. Pahala besar. Banyak dapat. Banyak. Ini amalan orang soleh. Alaikum biqiyamil fa innahu lahu soleh. Banyak. Kita kata insyaAllah aku lalu pada ni pukul 1. Kita masak, kita tekan, kita pun main jam 3 jam. Jangan macam itu 3, tak main saya. Kita sehari pukul 1, time pukul 1 5 minit, time 1 10 minit. Bila kita tahan jam kita bunyi kuat. Bila bunyi kuat, kita tu tekan tahan. Dalam otak kita ada 2 kali. Pertama, awal lagi. Kedua, 2 jam lagi tak bunyi. Tidur. Bunyi pula 1 lagi. Tutup lagi. Ada 1 lagi. Ya. Bunyi lagi yang ketiga. Tutup. Kita kata Ustaz Zul boleh bantu. Akhirnya boleh buat orang-orang ni alam ni kelima orang sempat. Sebenarnya arahan berdiam tu syaitan. Sebab syaitan ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nama ahadukum yaqin syaitan salah sahabat." Bila mana kamu tidur, syaitan ikat kamu dengan 3 ikatan. Bila mana kamu nak bangun, syaitan boleh kamu. Dia kata apa? Alaika laylun tawilun farqu. Malam masih panjang, tidur. Jadi kita pun tidur. Kalau kita bangun tu, nak kita dah wahai cik, patah balik, tidur balik. Itu biasa, normal. Orang cik mandi dah tinggi selalu macam tu. Macam tu. Ini biasa. Tapi nak main, oh, banyak. Di situlah kita kata nak lawan waktu tu. Kadang-kadang hawa
nafsu ini dalam ta'at. Dalam ta'at. Contoh, ini bulan Ramadan kita puasa. Step ini puasa kita baca Quran. Hari pertama puasa 15 juzuk bacaan. Ya mulai. Tapi tuan-tuan, satu benda kita lupa dengan hawa nafsu kita. Bila lelaki kita, bini kita ajak pergi bazar Ramadan, kita pecah, tak boleh jalan sana. Kalau ni di utara, orang pergi selatan. Masing-masing bawa tu, dua-dua tangan tau. Nafsu. Dia puasa tapi tak tahan. Masa makan begitu juga. Hari ini tak ada gelang. Semua gelang tu absorbi, gelang jat. Makan jat. Minum. Wallahi, siapa dia di kalangan tuan-tuan ni, kalau boleh puasa, makan 3 biji kurma, air saja setengah gelas gelang, lepas tu tak makan. Pagi esoknya pula macam tu, itu wali besar. Itu wali besar. Kenapa senyum? Sebab tak boleh buat. Memang tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Sebab kita memang tak diajar macam tu. Bila puasa tu mesti bancing makan mesti. Ikan golek, ayam golek, semua golek-golek. Hak bangga semua. Sebab nafsu tak tahan. Sebab itu saya kata, nafsu payah. Memang payah. Kita kata kita boleh buat, dia boleh buat. Sebab dia tak sama. Ada orang tu suka main ayam kanti, ayam semua. Pagi-pagi ini bertimbang dengan untuk mandi ayam. Dia pakai dekat dia, dah mandi lagi. Hak main buat kuku pula. Burung tak kuku, dia kuku tak. Hak jadi suka kereta kancing pula. Dia main basuh kosong kereta pula. Yang aksesori. Begitulah seterusnya. Nafsu utama. Jadi nak ikut taat yang banyak. Sebab itu Nabi kata, kalau boleh ikut memang luar biasa. Memang luar biasa. Bila kita kata ini sunnah Allah, betul lah sunnah Ustaz, tapi peluang macam-macam ya. Peluang ini sunnah banyak jalan Ustaz, main sunnah-sunnah. Dia terjadi macam tu. Jiwa tak akan sunnah, tapi kita latih. Sebab itu tarbiyah sahabat luar biasa. Sehari sahabat lawan dengan seumur hidup kita bukan. Dia punya nilai yang pahala dan bukan Allah. Cara dia memang luar biasa. Saya ingatkan kita duduk sama sahabat lah. Duduk Zainal Umar ke apa ke depan kita. Estru dah dia tengok. WhatsApp tak boleh. Nak tengok-tengok ni tak boleh. Nak cakap malam ni kena kotak saya. Apa tak tahan. Tak boleh buat. Susuk. Sebab kehidupan mereka lain. Ini kan kita ambil sebahagian. Kita baiki sikit-sikit insyaAllah. Hadis seterusnya ialah hadis yang kelima. 4 sifat dia. Daripada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW ayuhan nas afshu salam wasilul arham wa atimu ta'am wa sallu bil laili wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Hai manusia, tebarkan salam, sambung silaturahim, beri makan dan muakan orang, sembahyang malam ketika mana manusia sedang tidur, kamu masuk syurga dengan sejahtera. Tengok empat arahan ni kita tak perlu keputusan parlimen tak perlu. Tak ada akta. Ini peribadi kita boleh buat sobat-sobat. Tak boleh salah. Payah. Assalamualaikum. Payah. Mudah. Ya amat sangat. Sebenarnya bukan isu beri salam tu, tapi isu kesan beri salam. Kita beri salam kat orang ni
Sebab kita suka dia. Kalau kita benci kat dia, bukan tengok betul. Malah dia beri salam kat kita, kita jawabkan salam. Tengok. Tapi bila beri salam, maknanya jiwanya baik. Itu maksudnya. Baik. Wasilul arham, sambung silaturahim. Kenapa? Sebab zaman sekarang silaturahim paling mudah besar. Patah betul. Anak saudara kita nak pergi belajar di Mesir, nak pergi belajar di Jordan, kita jadi lari dulu semula. Ada dia mari Pak Allah, ada apa? Mat, ni kita nak pergi belajar Jordan lah. Oh, dia mari Jordan. Dia mari boleh tu dah berurusan. Oh, kita dekat Gombok. Oh, gitu. Boleh lah. Baik. Nanti yang pun tengok baju orang-orang guru bagi. Kemudian bagi RM50. RM50 tu balik ke usaha. Bukan nak tambah angkat ke jauh. Ayo kita cakap ayo. Ini dia siapa ni? Sebab silaturahim. Kalau mana ni mau ada satu cara, tapi kita bagi dulu. Nak boleh kita pergi ke masjid khairiyah, kita hapus jadul mak duduk situ tu, saya cakap dengan Nazir atau tu, lepas tu bila dapat nanti kita bagi dulu dan lagi tengok ini otak ya Allah ya. Tuan tahu orang zaman dulu macam mana? Orang zaman dulu bila dia tengok ada anak saudara dia minta dengan orang, bukan anak ni, ada anak saudara dia minta dengan orang, dia penampar anak saudara ni. Kita nampak rumah anak tak makan. Kenapa dia? Kita amal tu dia terus ambil bagi. Jangan orang kita punya aib kita. Sekarang tu kita bukan curi sekarang, kita minta. Tengok tentang bilang lemuk lain. Jadi sambung silaturahim hebat. Yang ketiga, wa'alaikum ta'ala beri makan kat orang. Jamu makan. Saya berkaji-kaji orang yang selalu jamu makan kat orang, Tuhan tak jadi rumah dia apa-apa terjadi. Kalau rumah kita selalu orang datang, maknanya barakah. Kita timbang rumah kita ni tak ada orang datang, kucing pun dah datang. Tengok orang malah dan boleh kata susah. Orang datang, makin lama orang datang baik. Kita memang di rumah orang kita ada dua perspektif. Mana-mana rumah lah bila kita pergi biasa ya. Kalau kita pergi rumah ni, Allah bagus, tenang je. Bukan rumah tu mesti rumah kaya, bangun besar, rumah biasa seadanya, tapi tenang, sedar, dengar baca Quran, dengar nasyid. Kalau pakai bunga sikit, ni tak orang hip-hop, orang Gangnam Style, orang ni minum si balik tak sesuai. Jadi beri makan, jangan makan. Sifat beri makan ni sifat baik. Ada seorang ulama tu namanya Hamad rahimahullah. Setiap Ramadan dia jamu beri makan ke orang 500 orang semalam. Setiap Ramadan. Bila saya sebut macam ni, tujuannya apa? Tujuannya nak takwakan seolah-olah sehari Ramadan mereka kalah ibadat kita. Tetapi bukan Madinah, ada orang jamu makan 3 kampung nasi setiap hari bulan Ramadan. Selama dia 2,000 orang jamu makan. Selama dia tahun lepas buat tak, 5 tahun lepas buat tak, 10 tahun lepas tak. Tak miskin pun kaya barakah. Ini bukan yang makan. Yang makan bukan dengan kuantiti banyak, dengan sedap. Kita pergi ke kedai, tengok order dengan makan.
Kita makan. Okey, pandai-pandai saya bayar lah. Kejam juga. Bukan mesti banyak. Pergi ke imam. Malam ni tak ada macam ni. Nampak ada Jumaat hari ni. Ada berbuat sekali orang. Tak apa kan, saya lah main dia sekali lagi. Macam mana? Dia tanya, Jibakau tu okey. Caw pitiam. Buat caw pitiam. 50 orang. Hari sudah sekarang. Okey, boleh Ji. Okey, ada. Dia bayar 200 selesai. Orang makan. Biasanya orang makan, orang kata apa? Celaka bukan yang ni. Celaka tu ya. Dia jumpa kan? Apa dia kata? Semoga panjang umur dia. Nanti minggu depan jangan bagi. Panjang. Mana itu mahal baik? Dia tak tahu. Orang kaki. Jadi secara tak langsung kita dapat barakah. Ini kita berdoa yang Tuhan berdoa saya, Tuhan berdoa aku. Bukan tanya malah doa. Sebab cara tak ada. Ini secara tak langsung. Sebab itu kita beri makan lebih lagi anak yatim, orang fakir, orang miskin, yang mana kadang-kadang dia menangis air mata dan dia akan tanam seorang-seorang. Ya Allah, masalah mau minum ni. Ya Allah, panjanglah umur Haji Samad ni. Tuhan bagi. Sebab apa? Sebab keikhlasan dan lembut hati dia itu. Yang terakhir, wasallu billahi wan nasiyah. Semayang malam. Nabi ajar kita semayang malam. Semayang malam. Orang yang tidur kita semayang malam. Sebab apa semayang malam? Sebab semayang malam kita tak boleh menunjuk tak orang. Bila tak boleh nak menunjuk, kita ikhlas. Dan semayang malam ni mujahadah. Sebab orang lain sedang tidur, kita boleh bantu. Semayang malam ni lebih khusyuk. Sebab tak ada gangguan apa-apa. Semayang malam ni lebih syahdu. Dan semayang malam ketika itulah datangnya rahmat ilahiyah yang menyebabkan kita rasa kerdil hati dan kita nangis. Kita rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Besar sangat kelebihan dia baik. Dan balasannya kamu masuk syurga Allah dengan sejahtera. Baik. Tekad masuk syurga Allah cukup mudah. 4 perkara Tuhan. Selain daripada yang wajib sembahyang 5 waktu, buat yang 4 kali. Buat macam tu. Beri salam. Apakah hari ini kita habis beri salam? Tak. Jangan makan kat orang. Bukanlah mesti banyak. Kadang-kadang test kena sekali aja. Baik. Begitu juga sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Mudah. Sebenarnya inilah nak masuk syurga Allah mudah bagi orang yang dimudahkan dan payah bagi orang yang dipayahkan. Kadang-kadang orang tu suruh derma. Tahu tak? Apa? Pasal kisah dia? Jauh. Dengan pakai kisah dia pun. Dia bagi ya. Tahu tak? Ayo. Sebab dia tak latih. Dia tak latih. Tapi hak latih 15,000 mestinya. Hak latih 15,000 tak salah. Tapi tak latih 5,000 itu tak boleh buat. Sebab tak biasa. Kita tak boleh banyak. Tapi sentiasa RM1, RM2, RM3 tak apa. Ini dia. Daripada hadis ni ada 2 perkara. 3 sesama manusia, 1 dengan Tuhan. Beri salam, sambung silaturahim, yang makan itu sesama manusia. Hablum min Allah minan nas. Dan 1 dengan Tuhan. Hablum min Allah. Jadi kita ni tak lihat baik dengan Tuhan. Ya. Rajin ke masjid, mayang Allah, masjid buka, tapi dengan manusia aja. Dia belajar tasawuf, pegang tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Dia balik rumah, bini dia dengan anak-anak, dia tengok TV, berita ke apa ke, dia subhanallah, subhanallah. Dia tengok bini dia, buat-buat ahli dunia semua. Bini dia kata, tinggi makom suami. Tak ingat.
cara itu. Sedangkan ini pada tempat dia dakwah, dia duduk cara lain. Tapi ini masalah itu. Jadi kadang-kadang saya berfikir agama ini jadi menakutkan, jadi lebih sana. Kau jadi peluru boleh semua pergi boleh, mana boleh itu. Jangan menakutkan, jangan memudahkan saja. Jangan menakutkan sebenarnya. Saya baru on the way, saya kerja saya suka tengok YouTube, tengok ni, tengok orang banyak post kat saya. Salah satu saya tengok hukuman orang kena potong tangan. Tuan tahu macam mana? Dia ambil tangan, dia ambil kayu tak sini, dia ambil golok, satu, dua, bukan satu, dua, masa di Pakistan. Tak betul, tak betul, tiga kali sampai ni tangan. Lepas tu, wallahi kalau macam ni kau butuh berat tau. Betul ke macam tu? Betul ke macam tu? Ni dalam YouTube ni tu lah pelaksanaan di Pakistan. Dan sekarang saya pernah tengok, wallahi potong tangan tu tak sampai 5 saat. Bukan dia begini, kaki lagi, batang pinang, kaki bukan itu. Sekejap je. Bila saya tengok Allah kata bertepik dengan besar, sekejap dia tarik lama-lama, dia pegang tangan ni sendiri, tak ada. Dia ambil pisau dia, sudah tak? Sekejap je, tak payah lama. Terus baru buat pergi ke hospital, selesai masalah. Yang berkata-kata gini-gini, kok pula takir, pula tak baru tu pula. Oh yang susah. Sila-sila kawan tu rupuk balik, pula cepat-cepat kaki. Jadi orang tengok kami. Jadi kami tengok aku senang. Saya tak kata tak kena pertanyaan, memang saya berjuang sangat. Yang Allah kata wajib saya cara tuan. Nabi kata kalau nak udah bayar otak, bukan otak sampai koma masuk ICU dah mari. Pak otak Nabi suruh otak dia, otak tadi, otak menjaga dah bayar. Kalau nak bayar otak, tak sakit, tu buat. Kalau sakit tak sejak hari untuk manusia. Sebab itu kepahaman Islam menjadi susah. Sebab terlalu radikal, terlalu kasar, jadi mereka. Sedangkan Islam itu harmoni. Itu maksud saya. Jadi baik, hablum minallah dan hablum minannas, dua-dua itu ada. Hadis, sehingga hari ini kita sekadar baca setakat itu. Sebab saya memang nak lagi sebab ulama lagi tak ada. Jadi akan datang kita boleh lain, tambahan buku. Lepas itu kita ni, saya sengaja bawa juga jilid kedua kalau sampai nak pasal satu set. Kita akan baca juga lah, tapi sikit lah jilid kedua di belakang. Saya buka soalan, sampai setengah kita berhenti buka soalan. Faham semua dah apa? Okey. Kita mesti kan menyampaikan Tapi lain daripada itu, kita ada banyak kita. Kita tu masuk ke persoalan yang lama sangat. Tapi kalau kita tengok, sebagai misalnya, ada orang yang kita kata kita
konteks anak, seperti yang kita tengok pada tentang zikir, selawat, doa. Ada yang dapat apa tu tak ada dalam Quran, tapi nampak dalam kitab tersebut. Jadi macam mana amanah kita nak buat? Boleh kita buat melakukan tersebut. Lagi satu, kalau kita nak tak faham Quran perbezaan ni, tak faham hadis lebih tafsir. Tapi kalau kita pergi tafsir, kita tengok banyak tak tafsir. Tafsir macam-macam lah. Jadi macam Ustaz sendiri dasar kata pemantauan tafsir Quran. Ada Ustaz kalau saya nak beli kitab tafsir, saya perlu beli kitab tafsir. Jadi dari mana nak beli juga. Dan akhir saya Ustaz, kalau kita tengok ranking pada kitab hadis yang 6 tak ni kita mesti kan. Jadi ranking tu yang mana satu yang kita kata yang paling top. Macam Ustaz kalau ambil hadis, Ustaz selalu refer pada yang mana satu. Jadi maknanya yang itu yang paling utama. Okey, tahu. Saya kalau soalan banyak lupa. Saya kan boleh setiap orang satu je soalan. Jadi saya boleh fokus. Saya fikir soalan tu, fikir nak jawab. Hari soalan itu dan baik. Jadi saya ingat adalah tuan-tuan berkenaan dengan isu ni, sebenarnya Tuan telah ke depan dari segi persoalan tu. Ia dari segi manhaj kita mengkaji ilmu, memang Quran dan hadis. Jadi para ulama dia buat buku-buku, dia tak lari daripada Quran dan hadis. Jadi penuraian sebab itu disiplin ilmu penting. Quran dan hadis ni tuan-tuan, dia dibagi seperti bahan mentah. Bahan mentah. Jadi bahan mentah ni kita tengok macam mana kita nak aduk. Kita gandum, kita boleh buat kek gandum, kita boleh buat roti payah gandum, kita boleh buat chapati gandum, kita boleh buat roti canai gandum, kita boleh buat roti khamat. Tengok. Sebab itu selepas daripada zaman sahabat, zaman Nabi, para ulama dia ijtihad macam mana nak ambil daripada Quran daripada hadis ni, dia pun susun. Sebab itu Imam Ahmad bila tengok Imam Syafi'i dia terkejut. Imam Ahmad ni yang murid Imam Syafi'i yang hafal beratus ribu hadis. Bila tengok Imam Syafi'i jawab masalah hadis dan cara penyelesaian, dia kata, aku tak tahu, walaupun aku hafal banyak hadis, tapi cara penggunaan itulah hebatnya. Jadi ini dipanggil dalam disiplin ilmu usul fiqh. Jadi tuan-tuan kalau belajar berkaitan nanti panjang penggaya, tapi sebagai perbedaan. Sebab itu para ulama yang ada usul fiqh cara jawapannya lain. Kalau jadi pakar nampak biasa itu lain. Kukuh usul fiqh jawapannya kemana. Tapi ramai ulama kurang berminat ini tersebut sebab banyak. Jadi yang ini fadailah sebagai isu berkenaan kita hadis yang paling utama sudah pastilah Sahih Bukhari. Sahih Bukhari, Sahih Muslim ini hak utama. Kenapa? Kerana Imam Bukhari ini dia punya syarat dia adalah amat ketat dalam nak tahfidz hadis. Sahih Bukhari ini dia ada hadis lebih kurang dalam 7,000 hadis lebih. 7,000 4 jilid itu ada 7,000 hadis. 7,000 hadis lebih campur pengulangan lebih kurang kan buat pengulangan dalam 4,000 hadis. 7,000 hadis yang Imam Bukhari susun. Imam Bukhari ini lahir 194 Hijrah, meninggal 256 Hijrah. Imam Bukhari bila dia nak susun hadis, dia telah menghafaz, mengukur hadis tak kurang daripada
600,000 hadis. Dia nak susun 7,000 lebih tu, dia kumpul, dia pada untuk dia ingat lebih daripada 600,000 hadis. Bila mana dia nak susun tu, dia susun berapa hari? 2 hari, 3 hari, tak, 16 tahun. Caranya dia duduk di Madinah. Duduknya dekat Masjid Nabi. Setiap kali nak tulis satu hadis itu sembahyang 2 rakaat. Sudah sembahyang tak banyak istikharah, ya Allah, kita ya Allah, kemudian baru tulis. Maknanya dia susun hadis dalam wudu, dia susun hadis dalam masjid, dia susun hadis dalam keadaan minta tawajuh kepada Tuhan. Memang baru syarat dia ketat. Ada 5 syaratnya. Awal as-sahih wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushazza aw du'a yarwi anhu dhabitun an mislihi muhtamadun fi tartibi malaki. Jadi dia bukan untuk syarat, bukan syarat benar saja. Kalau nak riwayat daripada Muhammad, dia temu Muhammad, dia tengok Muhammad, nanti dia tidak adil, barulah dia jatuh hukum. Jadi sebab itu kita kata keadaan Imam Bukhari ini memang luar biasa. Dan banyaklah saya tak nak bicara, nanti makin panjang cerita itu jauh. Yang ketiga, kalau kita tengok Al-Quran, kitab mana yang paling baik untuk kita buat kajian? Yang terbaik dari segi tafsir Al-Quran adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir. Sebab Ibnu Jarir ini, Muhammad bin Jarir At-Tabari, dia lebih dekat dengan Rasulullah SAW, iaitu sekitar dalam 300 hijrah. Dan dia ni menggunakan tafsir bin Mas'ud. Bin Mas'ud ni maknanya dia ambil ayat Quran dengan ayat Quran, dia ambil ayat Quran yang nak tafsir dengan hadis, dia ambil dengan aqwal sahabat. Daripada Ibnu Jarir inilah datangnya pada kurun ke-7 hijrah, pada tahun 700 hijrah lebih, Allamah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir meringkaskan daripada Ibnu Jarir dengan susunan dan sedikit tambahan. Ibnu Katsir adalah bermazhab Syafi'i rahimahullah. Tafsir Ibnu Katsir. Daripada Ibnu Katsir pada tahun 1000 hijrah lebih sikit, datangnya Al-Imam Ali Asy-Syaukani. Ali Asy-Syaukani ini, Muhammad Ali Asy-Syaukani ini, Imam Syaukani ini, dia terkadang kitab Fathul Qadir. Jadi susunan tu kalau nak baca lah, cuma Melayu kita ni, saya syur kalau nak baca kitab Panduan Pimpinan Rahman itu bolehlah. Yang lain banyak cerita Bahkan dia banyak cerita Belanda, cerita pengalaman hidup dia dan macam-macam. Dan dia juga menggunakan Fakhrul Razi dan beberapa kitab yang lain. Tapi disiplin tak sama, masing-masing itu ada macam-macam. Cuma saya boleh bicarakan tafsir ini kita nak tengok dalam bab. Kalau kita nak tengok tafsir melalui fikih, maka kitab tafsir yang terbaik ialah kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, dan juga kitab tafsir Ibnul Arabi, Ahkam Al-Quran. Kalau kita nak tengok dalam bab tasawuf, tafsir melalui kesulian, antara kitabnya ialah kitab Laqad Al-Isyarah oleh Imam Al-Qushairi, dan antaranya kitab Al-Imam Muhammad Mahmud Syukri Al-Alusi, Imam Al-Alusi, bertajuk Ruhul Ma'ani, dan banyak lagi kitab. Kalau kita nak tengok dari segi bahasa ni maknanya bayan, balaghah, sarah, arab, semua sekali, maka tafsir yang terbaik ialah tafsir yang dikaryakan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari ini memang dia pakar dalam bahagian bahasa, cumanya para ulama kata kecenderungan kepada pahaman-pahaman yang lain dibagi, terutamanya Mu'tazilah dan sebagainya. Antara tafsir berkenaan dengan bahasa juga yang terkenal ialah seperti yang dikaryakan oleh Al-Imam Al-Alusi. Al-Alusi pun ada sebut juga. Kalau nak tafsir ringkas,
bacalah tafsir Al-Jalalain, yaitu Jalaluddin Asyuti dan Jalaluddin Al-Mahani. Kalau kita nak tafsir berkenaan dengan isu alam ini, maksudnya tentang sains dan sebagainya, bacalah tafsir Al-Jawahir oleh Syekh Ali Abdul Tawi. Kalau kita nak bicara tafsir berkenaan dengan tafsir yang kita kata berkaitan dengan hal-hal semasa ataupun hal-hal dunia, mungkin kita tengok saya itu komentar dia banyak sangat Twitter. Jadi Fizilal banyaklah pembahasan mengenai situ, boleh terujuk dalam pandangan insya-Allah. Okey, soalan. Okey, banyak soalan. Sekarang tersebar di WhatsApp FB tentang kehilangan surah Kahfi daripada Mushaf Al-Quran. Apa pandangan Ustaz tentang hal ini? Cari orang hilang kan? Dia cerita macam ni tuan-tuan. Sudah berlaku tahun 80-an. Sebelum itu berlaku. Dan kalau kita tengok dalam zaman dulu tak ada dalam YouTube keset. Bila hilang ni pakai tani pegang. Bila hilang pakai tani. Masa dah hilang pun tak baca. Bila hilang pun tani. Quran disuruh baca. Ini masalah kita. Sebenarnya maksud hilang Quran daripada Mushaf, dia tak hilang surah Kahfi, hilang semua sekali. Quran ni dalam akhir zaman dia akan diangkat oleh Allah Al-Ani pada waktu malam. Naik Quran ni dia naik serentak sehingga hilang. Kita buka pagi tu tak ada semua. Dia ni naik serentak ni, bunyi naik tu berok macam berok lebok. Kadawi naik. Bila dia naik, dia bertemu Tuhan. Tuhan tadi baru naik. Quran kata, Utla wala yu'man bi. Aku dibaca tapi tak diperamalkan. Jadi, pagi itu kita tengok kosong. Semua kosong. Bukan Quran di sini je. Bukan surah Kahfi je semua. Itu maksud tanda di zaman yang Allah SWT akan semua. Sedangkan kalau macam hilang surah ni ataupun sikit-sikit macam-macam sebab-sebab. Dia berbila dah semua. Hilang dulu. Pertama hilang fisudur, yang kedua fisudur. Fisudur ni di dada. Penghafal Quran ni hati yang cinta. Fisudur ni tulisan. Zaman sekarang bukan tulisan saja. Cakra ataupun siti ataupun apa lagi apa semua hilang. Tak ada. Itu tanda itu akhir zaman kiamat. Kalau hilang sesuatu itu, iaitu Quran itu tidak sebuah pejabat agama supaya dihapuskan cara muhil. Supaya apa? Supaya nanti kalau kata itu sebuah ni gini-gini, biar cari orang benar Quran lain. Itu antara itu. Soalan seterusnya, Syekh Syahrawi jawab sini, ramai ulama-ulama Mesir jawab sini. Maksud hilang itu dengan makna hilang semua sekali, bukan hilang. Selain buku, adakah ilmu yang dibolehi daripada ceramah melalui YouTube atau video di CD, DVD diperlakukan seperti mana ilmu daripada ceramah-ceramah yang lain seperti di Masjid Suria? Kecuali ada beberapa perkara. Pertama, isunya kadang-kadang maklumat betul-betul sikah juga. Ini penting. Kedua, masalah YouTube, CD, kita belajar di rumah, kita belajar dari lebar. Pakai internet pun belajar apa. Kita tak malu. Tapi kita suka dengan TV tu, kaki tengah kau. Gila. Tapi nak hari sini belajar pakai internet, kena halal ni jaga. Yang boleh ni, awal tak ni. Jadi bila kita mari, kita pakai pakaian, kita tutup aurat, kita ambil air sembahyang, barakat oleh ilmu, barakat oleh majlis, yang tu jangan tinggalkan. Yang tu jangan tinggalkan. Sebab itu saya katakan ini kita dengar YouTube, kita dengar ni, kita kata ilmu sebagai penambah. Saya selalu dengar, saya dengar Syekh Muhammad Hassan, Syahrawi, Rahmatul Qusa. Kita dengar bagus sebab dia untuk usaha dan dia akui. Yang tu tak apalah. Tapi kalau ni perkara mau dia lain, ada beza lah. Minta komen Dr. Tutar Ustaz yang mengatakan kita Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Saya tak tahu, susah saya.
Yang ini sebut kat orang lain lah komen. Saya komen kok jadi tak dia pula. Baik. Bab silaturahim. Contoh orang menganiaya ibu bapa kita. Takkan kita nak hormat orang yang pernah menganiaya ibu bapa kita hanya kerana tak puas hati. Ibu bapa kita dengan pembahagian tanah yang tak betul. Contoh yang ada itu mak dan bapa saudara. Jadi macam ni tuan-tuan, kita datangkan dalam satu bentuk yang mulia. Jangan zalim orang, dia buat zalim kita. Jangan zalim. Mak saudara ni samsing gedebek, harta habis dia boleh. Pertama, percayalah mereka pun tak tenang, mereka tak senang. Tapi dengan kesabaran boleh jadi kita berjaya. Kita dulu di Putrajaya, anak dia terhengih-hengih nanti tak jadi khani. Apa kita kata? Pakcik, ingat tak masa dulu? Tak payah. Kita dah yang baik, beri makan baik, dia malu sendiri. Malu sendiri. Nak akan buka pun malu. Tak mahu. Kita baca je. Tak mahu. Mahu apa je? Dah lama dulu. Memang mereka wajib jahat dah dulu. Tapi dia bila kita sambung lagi dia rasa bersalah. Dia lagi bersalah. Dia rasa bersalah. Dia akan fikir banyak. Akhirnya dia sendiri kata dia jahat. Bukan orang lain kata jahat. Dia sendiri kata jahat tu. Nak bersilap. Itu dia. Jadi cara macam tu Tuhan yang jauh lebih baik. Tak baik salah. Orang tak kaya dia harap. Biasanya orang tak kaya. Masalah dia. Itu dia. Okey, soalan seterusnya Soalan seterusnya okay. Saya jawab semua dah soalan. Kecuali Imam Qayyim bisa saya jawab. Okey, itu sajalah yang dapat kita bicarakan. Ada lagi soalan? Ada. Saya sengaja saya tak belajar ini. Kadang-kadang kita belajar sebab buku tak cukup, tak sedap belajar. Yang kedua, saya ingat kita mula dalam buku 845 dan 29 Lepas tengok tu mari dah zikir semayang buhar ke apa ke. Cuma saya tinggal. Bila jauh tu jeng dulu 3 tempat. Satu jeng masuk parsi, jeng dalam terowong semak, lepas tu jeng kat dalam wajib, lepas tu baru nak keluar tu jadi banyak jeng. Kalau jeng campur roti makan sedap elok. Kalau jeng jatuh tu susah saya memang tak suka. Jadi kita nak papan itu nak terbung 9 kita insyaAllah kita akan panjangkan kata dan macam saya katalah mungkin 25 hadis sekali pertemuan insyaAllah. Aku qul hadza wa astaghfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatina fi Allahumma jannatna allazina istaqimna qawlaka bil hasanah. Allahumma ati usana taqwa wa zakkiha khairu man zakkaha wa mawdaha. Ya Allah ya Tuhan yang pernah kami keluarga kami, keluarga kami dan umat Islam seluruhnya. Ya Allah bersihkan hati kami, berilah mereka segala sifat mahmud dan sifat puji. Ya Allah daripada hati kami sifat mazmumah, sifat tercela. Ya Allah ya Rahman. Berilah Islam dan umat Islam. Ya Allah selamatlah kita daripada bala fitnah dan sebagainya. Ya Allah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.